Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد. Yang berusaha barisan ahli dan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selamanya marilah kita merompakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan kesempatan dan kekuatan untuk sama-sama kita mengabdikan diri di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita bersyukur banyak-banyak kerana kita diletakkan dan ditempatkan oleh Allah di bumi Tan Malaysia dan di bumi Perak, khususnya Teluk Intan dan di Sicily ini. Alhamdulillah, bersyukur banyak kerana nikmat Allah meliputi kita dalam berbagai-bagai bentuk. Yang pertamanya, alhamdulillah, kita di Teluk Intan ini masih mampu lagi membeli makanan. Sekalipun harga bawang melonjak naik, namun martabak di tanah Teluk Intan ni masih lagi mampu kita miliki dan masih rasa sedap lagi. Dan kalau tak mampu nak beli, tak mampu nak masak di rumah, kita datang di masjid-masjid dan di surau-surau di Teluk Intan ini masih banyak lagi tempat-tempat yang menyediakan juadah berbuka puasa. Kalau kita pergi ke negara lain, tuan-tuan, belum tentu ada. Belum tentu ada. Negara jiran tangga kita, contohnya di Indonesia, bukan semua tempat ada buka puasa. Kerana mereka mempunyai sumber yang terlalu terhad, duit yang terlalu sedikit. Kalau mereka buat pun, dia tidak moncak seperti kita, tidak banyak seperti kita. Di seluruh masjid dan di seluruh surau ada jamuan buka puasa. Ditambah lagi pula dengan masjid yang dilengkapi dengan pelbagai prasarana yang terbaik. Kita ada kipas kecil, kita ada aircon, kita ada kipas gasi, maka benarlah masjid ini tempat yang paling damai untuk kita melelapkan mata. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, tajuk tazkirah kita pada malam ni insya-Allah kita berhenti dalam pukul 9 insya-Allah. Sebelum pukul 11 saya berhenti. Sebelum pukul 11 ni mungkin 9.50 pun belum pukul 11 lagi Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan rahmat. Kita sebut bulan rahmat. Sekarang ni ada mehnu rahmah. Rahmah ni apa maksud? Rahmat ni maksud rahmat ataupun rahmah, apa maksudnya? Maksudnya belas kasihan. Rahmah ini belas kasihan. Berapa banyak belas kasihan yang Allah ciptakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu rahmata mi'ata juz." Allah Subhanahu wa taala
menjadikan rahmat ni ada 100 bahagian. 100 bahagian. Fayumsikuhu tis'ata wa tis'ina juz'atan. Tapi rahmat ini Allah pegang dia. Pada Allah ni rahmat belas kasihan ni ada 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah Ta'ala menurunkan di atas muka bumi ini hanya satu bahagian saja, rahmat belas kasihan. Famin zalikal juz', dan daripada juzuk itu, satu juzuk, satu bahagian, ya, tatarahamu al-khalaiq. Dengan satu bahagian itu seluruh makhluk Allah ini berkongsi. Semua daripada satu tu pecah, hancur apa semua, kongsi semua makhluk. Hatta tarfa'a badanah hafiraha an waladi. Sampaikan binatang, ya, dia binatang itu pun dia akan mengangkat kakinya daripada anaknya, khasyatan an tusibah, kerana bimbang anak binatang itu tadi akan terpijak ataupun tersiksa dengan kaki. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang saya nak nyatakan di sini iaitu belas kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala ni sangat-sangat, nak kata sangat pun dia macam sikit, nak kata maha pun sebenarnya masih sikit ni. Maha pengasihan, maha belas kasihan. Kasihannya Allah dapat kita lihat bagaimana Allah membalas amalan-amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita melihat Allah membalas amalan kita, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilakukan pada hari-hari yang lain selain dalam bulan Ramadan, dibayar berapa? Dibalas 10. Ya. 10. Siapa sini tuan-tuan gaji dia, ya, tuan dia bayar satu kali buat, tuan dia bayar 10 gaji. Kaki tangan kerajaan ni tuan-tuan, ya, kita dapat buat kerja sekali, kita tahun ni dapat bonus 2,000. Tenganga mulut, punya seronok ni. Padahal ada lain agensi dia bayar ikut bulan ni, ada 6 bulan, 6 bulan gaji bonusnya. Itu setahun. Tapi ini tiap-tiap amalan Allah bukan bayar 10 kali kan harian. Sedangkan tuan-tuan amalan kita itu bukannya banyak. Kadang-kadang amalan kita itu bukannya sepenuh hati kita. Contohnya kan, contohnya hari ni semayang 8 rakaat. Jadi yang baru sampai dia kata seronok semayang saya 8 rakaat, sejuk kipas ada tazkirah seronok. Besok dia datang saya rupanya 20. Ni khabar siap-siap ni. Ya. Dia terperangkap, dia duduk ke depan, lepas tu punya orang semayang 20. Kacau pula, dia kata semalam 8, hari ni 20 pula. Dia buatlah 20 tu dalam keadaan, ya Allah, hati itu meronta-ronta kan. Ya, merontalah kata orang tu. Dicubakan ikhlas juga. Ya, akhirnya sampai dah juga 20. Ya. Tak dan nak la ilaha illallah dicabut dah. Ya. Dia buka laci cari minyak angin dalam kereta, sapu betih dia. Kata.
Walau begitu pun Allah Ta'ala gandakan dalam bulan Ramadan ni bukan 10. Tu belah kasihan Allah. Allah Ta'ala bulan Ramadan ini tak bagi 10. Allah Ta'ala buahkan ganjaran mengikut apa yang kita lakukan dan kehendak Allah. Oleh kerana orang ni buat dalam keadaan serba salahnya, Allah bagi juga dan Allah bayar sakit letihnya tu. Sekali dengan minyak anginnya tu, Allah Ta'ala gandakan dan berikan ganjaran. Ini tanda belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ni sangat-sangat sayang kepada hamba dia. Percaya. Banyak mana dosa manusia atas muka bumi ini, kita tengok orang paling jahat sekali. Siapa? Katalah orang Israel. Jahat sungguh. Tapi Allah Ta'ala berikan lagi mereka kehidupan atas muka bumi. Kerana apa? Kerana mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dan barakah daripada Allah. Hidayah dan taufik daripada Allah. Kalau ikut umat yang terdahulu, dah lama binasa dah. Dah lama binasa. Tapi belas kasihan Allah kepada umat Nabi Muhammad ini, tuan-tuan, jahat macam mana pun. Sebab itulah tuan-tuan, manusia ni tak boleh kita matikan harapan dia. Untuk manusia dengan manusia ni memang kadang-kadang palam lah kata orang tu. Tak nampak jalan lah. Contoh orang isap dadah, yang dia ni tak boleh buat apa dah. Maka dia tu tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat hati manusia ni tak ada. Macam ada satu tempat di Amerika, saya tak ingat, tapi saya tengoklah YouTube, bagaimana orang yang isap dadah ni macam zombie, macam mayat hidup. Itu kawasan tu semua macam itu, semua orang macam itu. Ada ulama kata begini, kalau kamu tak mampu nak buat ibadah langsung kepada Allah disebabkan ketakmampuan kamu, kejahilan kamu, ya, tapi jangan kita patahkan harapan dia untuk mendapatkan rahmat daripada Allah. Kita tengok dia teruk sangat kan, tak boleh nak buat apa ni. Bisiklah kat dia, bisik pada dia, kamu jangan berhenti minta harapan daripada Allah. Jangan berhenti daripada minta belas kasihan Allah. Atas dunia ni memang tak ada nasib, tapi kata ulama, kalau tak mampu nak minta ampun dengan Allah dan tak mampu lagi untuk beribadah kepada Allah, ya, jangan putus harapan daripada Allah, mengharapkan keampunan dan belas kasihan Allah. Contoh macam ni, ada orang tu, ya Allah, tak pernah semayang apa, ya, minum marak, judi, ya, zina, apa semua dosa. Semua jenis dosa dia buat. Semua. Tikam nombor, ya, tipu orang, semua dia buat. Tiba-tiba satu hari, dia kena stroke, mati sebelah badan, mati. Ya, nak cakap pun orang tak faham, tapi orang cakap dia boleh faham. Jadi macam mana dia nak semayang lagi macam ni? Nak ajar semayang, tak erti semayang. Nak ajar baca tu Fatihah pun tak tahu. Yang tahu baca bismillah saja. Ya. Maka dengan bismillahnya tu kita ajar kepada dia untuk dia ulang-ulang dan beritahu kepada dia, jangan putus minta harapan rahmat belah kasihan daripada Allah. Kerana tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dosa manusia selalu macam mana pun, sebesar mana pun dosa manusia,
Tetapi dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala boleh ampunkan semua. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua umat, semua manusia ni akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Saya dengan belas kasihan Allah. Sebab itu tuan-tuan kasih oleh Allah, amalan kita ni sebagai mohon nak minta rahmat daripada Allah, nak minta rahmat daripada Allah, minta redha daripada Allah. Jadi kita ikhtiar, usaha, ya, usaha. Kalau dengan amalan lagi Allah Ta'ala ambil amalan kita, Allah Ta'ala tapi yang mana ikhlas, yang mana tak ikhlas, sikit sikit dapat. Sikit je dapatnya. Dengan sikit ni kita nak masuk syurga, tak lepas ni tuan. Maka dengan rahmat Allah lah Allah kurniakan kita syurga. Allah Ta'ala kurniakan kita syurga. Ada orang tu dia masuk syurga, rumah dia, bukan rumah, istana dia, besar istana, dan dikurniakan tanah seluas daripada mana? Daripada Mekah, Yaman, begitulah. Tanah dia luas, dia pun gelap. Dia seronok masuk syurga dia. Akulah paling kaya sekali dalam syurga ni. Nabi gelap sampai nampak geram. Kenapa? Nabi kata, kamu paling miskin sekali dalam syurga ni. Allah kurniakan syurga ini dengan rahmat Allah, dengan belas kasihan Allah. Maka tuan-tuan, untuk mendapatkan belas kasihan, Nabi bagi satu cara. Nabi sebut, man la yarham la yurham. Nabi sebut apa dia? Ada satu kisah tu, Sayyidina Umar ni tahulah perhatian Sayyidina Umar ni. Tuan-tuan tahu Sayyidina Umar ni tegas orangnya, garang, cengeng, tumbuh besar, cengeng pula. Tapi Sayyidina Umar angkat budak kecil budak. Kan? Ada orang tegur dia. Khalifah mencium budak-budak kan? Sayyidina Umar kata, aku mendengar Nabi SAW sebut, man la yarham, barang siapa yang tak ada perasaan belah kasihan pada orang lain. Dia tengok kawan terjatuh, dia gelak je, bukan nak tolong. Zaman sekarang ni suka ambil gambar dan ambil video, orang jatuh ambil gitu kan, bukan je nak tolong, dia videokan aja. Tak ada belas kasihan. Man la yarham, kata Rasulullah, siapa yang tidak ada perasaan belas kasihan, la yurham, dia tidak akan dikasihi dan diberikan belas kasihan oleh makhluk, oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sebab itulah kita sebagai orang Islam kena ada satu perasaan yang perlu dipupuk, iaitu perasaan kasihan. Orang Melayu ni antara perasaan yang halus ialah orang Melayu ni dia ada kasihan. Maka oleh itu, kekalkanlah perasaan belas kasihan kita ni sesama Islam, sesama makhluk, walaupun dia bukannya orang Islam. Tapi belas kasihan itu, ya, Allah Ta'ala dah campurkan pada hati kita. Jaga dia supaya orang lain mendapat rahmat daripada kita, supaya kita juga bakal mendapat rahmat daripada Allah di akhirat kelak. Maka oleh itu yang dikasihi oleh Allah, tuan-tuan, saya menyeru dan mengajak diri saya untuk sama-sama kita pegang dada kita,
mana-mana kawan-kawan kita yang telah melakukan kesilapan, kesalahan, ataupun ada hutang piutang lamanya, maka kita kesiankanlah mereka, kita maafkanlah mereka, kita halalkanlah hutang-hutang mereka, ya, kita mohon agar Allah juga mengasihani kita, mengampunkan kita dan melunaskan hutang-hutang kita, sama ada hutang kita dengan Allah, dan Allah Ta'ala bantu kita untuk melunaskan hutang-hutang kita sesama manusia. Jadi saya kira cukuplah, jam sudah pun menunjukkan sebelum pukul 11, maka cukuplah pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah, ya, sekali lagi, ya, saya seru agar kita bersifat dengan belas kasihan yang rahmat, kerana awal Ramadan itu adalah rahmat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.